Sementara itu di Stadium MBPJ, anak buah P Maniam turut melakar ataupun hampir-hampir mencipta kejutan ketika berdepan dengan Selangor FC. Namun 2 gol lewat yang dihasilkan oleh Ifidayo oleh Segun memusnahkan harapan untuk pasukan PJ City menundukkan ataupun meraih 3 mata di Petaling Jaya. Okey, kita buat analisis secara ringkas sebelum kita dapatkan reaksi dari kedua-dua pengendali. Kalau mengikut pemerhatian saya hari ini, PJ City dengan 3-4-3, Selangor dengan 4-3-3. Okey, kita mulakan dengan PJ City. 3-4-3 ni saya buat secara kajian sejarah saya. Dimulakan pada era 80-an hingga 90-an. Itali yang buat start pakai 3-4-3 ni. Okey. Nampak compact defensif pasukan PJ City, Zam? Compact kerana seperti kita sedia maklum 3-4-3 bila bertahan mereka akan jadi 5-4-1. Jika seorang striker tu berada di belakang, di depan pertahanan, di depan pemain midfield lawan pula dia seperti 5 hingga 5 tidak ada penyerang, so agak compact. Tetapi kelebihannya memang compact defensif, tapi penetrate tu kadang-kadang mudah sikit. Penetrate tu terpaksa guna counter attack lah. Sebab kalau kita lihat PJ City terpaksa terapkan ke semua pemain macam duduk di kawasan tengah tu, ruang tengah tu mesti kena tutup. Sebab yalah, isu-isu pemain import tak ada, pakai pemain lokal. Mereka kalau rekod semua pada mereka, pada pasukan, mereka tak perlu menang sampai 2-3-0. 1-0 mereka menang, mereka draw satu sama. Kemudian ini menampakkan posisi itu akan berubah jadi 4-5, mungkin jadi 4-5-1 tu kalau kita tengok macam game tadi tu, Mali kesorangan dekat atas. Once Mali dapat bola, baru kita akan tengok 3-4 orang pemain akan datang support. Dan itu yang kelebihan yang ada ketika tu. Okey, saya ambil pada apa yang poin Mari cakap tadi. Persoalan timbul apabila nak bergerak satu unit. Kerana daripada 3-4-3 akan menjadi 4-5-1. Kemudiannya boleh berubah menjadi 3-5-2. Untuk pasukan PJ City, saya rasa dia bergantung pada apa yang pasukan lawan tawarkan lah. Sama ada menyerang, meletak 3 penyerang atau meletak 2 penyerang. Ada kalanya kita lihat Selangor juga sangat fleksibel untuk menjawab soalan Hafizal tadi. Kita terpaksa tengok macam mana Selangor bermain. Ada kalanya Selangor, saya setuju, ada kalanya 4-3-3. Tetapi daripada mata saya, mereka kelihatan seperti main 4-4-2 diamond, iaitu 2 penyerang hadapan, seorang nombor 10 bertindak seperti nombor 10 klasik, dan Brandon Gunn dan saya rasa dengan Buff bermain di kiri dan kanan. Dan saya nampak mereka, kita nampak perlawanan tadi separuh masa pertama, semua pemain ada di bahagian tengah. Seperti di tengah, seperti kata Asmawi tadi, sangat-sangat compact disebabkan lebihan pemain yang ada pada pasukan PJ City di tengah dan juga lebihan pemain daripada pasukan Selangor juga di tengah. Dan sehingga kita nampak tidak banyak crosses ataupun menggunakan width, kerana setiap kali bola dapat akan ada 5 meter di depan atau di kiri kanan ada pemain yang support. So untuk saya, perlawanan hari ini separuh masa pertama tak banyak action kerana kesemua berdekatan, sama ada musuh ataupun pemain sendiri. Betulkan saya kalau saya salah, saya ingin belajar. Okey. Separuh masa pertama, pattern ataupun shape of the game tak ada langsung. Okey. Ada unsur-unsur tu berlaku. Kalau sebenarnya lah macam apa yang kita nak tengok pada dua pasukan ni, kita nampak satu pasukan memiliki kekuatan daripada segi pemain individu, satu pasukan mempunyai teamwork di bahagian attacking dengan defending. Sekali naik semua turun, iaitu PJ City. Selangor ada individu yang boleh pergi kiri, kanan, tengah semua di bahagian attacking. So agak nampak macam kelang kabut struggle dengan pasukan Selangor pada awalnya. Kalau kita lihat, semua posisi bergerak tetapi tak ada arah tuju sampai yang boleh dalam satu attacking yang boleh menampakkan gol tu didapat dengan lebih mudah. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Sebab semua bergerak, semua ada posisi ball player tapi tak ada tujuan nampak lebih jelas. Baik. Shakira Zulkifli. Anda kenal dengan nama ini? InsyaAllah. Anda kenal dengan nama ini? Shakira Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Make up ke tadi? Kena make up sebab tadi masuk studio 7.30 tadi. Okey, baik. Nak mula dengan cerita apa ni? Hafizal nak saya mulakan dengan cerita pasukan mana dulu, Hafizal? Kita nak start mana? Pandit? Untuk pasukan, apa yang terjadi pada separuh masa pertama tadi? Untuk pasukan, okey. Rumusan separuh masa pertama, kata Nizam Jamil, Shakira. Okey, pada separuh masa pertama tadi, apa yang saya lihat memang Selangor agak struggle untuk mencari
jaringan kerana betul saya dengar apa yang kedua pandit kita cerita tadi, memang pertahanan PJ City sangat kompak, tapi sebenarnya pada akhir-akhir perlawanan ketika Ifedayo berjaya menjaringkan 2 gol tu, P Maniam juga mengatakan yang memang mereka sudah hilang fokus. Itu menyebabkan Selangor berjaya menjaringkan 2 gol dan membawa pulang 3 mata. Pada awalnya saya lihat juga Ifedayo memang dikawal ketat oleh 2 pemain PJ City, iaitu Tamil Marin dan juga Prabhakaran. Namun berdasarkan Ketua Jurulatih Selangor katakan dalam sidang media tadi, perubahan formasi dan seperti kemasukan Iki, Daniel Asri dan Alif Haikal memberi perubahan kepada corak permainan mereka untuk membantu Ifedayo menjaringkan gol. Dan 2 jaringan Ifedayo pada malam ini meletakkan dia selaku penjaring terbanyak Liga setakat ini dengan 11 jaringan, mengalahkan Bergson Da Silva dengan 9 jaringan. Hafizah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Saya nak tanya kepada 2 pandit kita. Okey. Reventren punya Gol. peranan, sebab sebelum ini dia meledak 1 gol pada malam ini, dan sebelum ini dia hanya diletakkan sebagai substitute. Berjaya juga menjaringkan gol pada perlawanan dengan Penang hari itu. So mungkin pandit kita boleh ulas sikitlah. Ruben Tiren. Okey, kalau dilihat itu antara part of tactical P Maniam meletakkan dia sebagai sebelah kiri untuk imbang pergerakan attacking third penyesat di mana counter attack berlaku. Dan kalau kita lihat kedudukan dia ketika counter attack tu berlaku, dia datang daripada kawasan tengah, nampak semua pergerakan akan dimulakan daripada Mahali. Mahali dah 2 assist attacking yang dia bagi untuk pasukan PJ City dapatkan gol. Dan kedudukan Ruben Terren juga saya lihat satu keadaan yang baik kerana selepas ada pergelutan di tengah, dia continue lari walaupun menggunakan kaki kiri kurang tepat kelajuan bola, tapi ada sikit terbias dan jaringan terhasil. Okey, itu komen daripada Asmawi Bakiri, Syakira. Okey, sebelum kita lepaskan Syakira, ada apa-apa pesanan untuk Shahrazad Sani? Untuk Shahrazad Sani, saya mengucapkan tahniah kerana saya tweet pada pukul 10 tadi dan dia baru reply saya selepas Ifedayo menjaringkan gol kedua. Baik, terima kasih Syakira. Okey, Syakira Zulkifli di MBPJ. Jadi ada poin-poin yang Syakira katakan tentang sidang media itu. Tanpa membuang masa, saya rasa terus saja kita dapatkan reaksi dari Carlson Nizal, kemudiannya disusuli dengan P Maniam. Yeah, I believe it's really simple. We played a bad first half time, for sure. We were not able to be safe on the ball to create goal chances, and had always problems with the counter attacks. And in the half time we changed the formation, and we changed 1 player in the half time. Oh, yes. No. We changed in the first half time. We had to change Safwan for Dinesh, and then again. I'm totally happy with this team because our substitutes performed in the last weeks amazing, really amazing. And if I see the team after the game, if I see the team during the week, we are really a team, and you can feel it. Always on the field, always during the league games, and for this, at the moment, I'm a little bit proud of the team. Coach, you decided to bring in Sharif Beki in second half. Then we saw that there's the attacking part is a bit better than first half. Is there any reason why you didn't play Eki since the beginning of the game? Yeah, we will see. We will see, because. If a game starts, then it's a little bit more difficult to play because the opponent has power. Each single player runs each meter what they have to do, and then after 60, after 70 minutes, we need sometimes good substitutes because then the game is a little bit more open and
for that, Eki did a good job. Alif did a good job. Also, Dinesh, all subs did a good job, and for that, I'm happy. Sebagai jurulatih, saya rasa banggalah dengan anak buah saya sebab mereka menunjukkan satu permainan yang begitu baik. Mereka separuh masa pertama kita create peluang juga untuk menjaringkan gol. Selepas itu kita dapat menjaringkan gol. Only last second half 5 minit kita tak berapa fokus, concentrate, and opponent punish us. But overall, with these local players and with a lot of foreign players and also their local player, different quality, and we can sustain until 85 minutes. This is something great what PJ City player did, and I am very happy with the player performance, and we are looking forward for the Perak match lah. Okay, Coach, sekali lagi Coach berletak Mahali sebagai striker lah. Dia punya unusual position. What do you think about performance tonight? Of course, kita boleh nampak Mahali, he can play number 9, he can play number 7, he can play number 11, and he already give his best. If you ask me, as a striker, dia sudah bagi terbaik. So 70-75 minutes baru kita keluarkan dia. This is something good for him, and we can see a lot of improvement when he play. He can hold the ball, and also he's helping to scoring goals also. Coach, 11 games, kat tempat ke-6, dengan 3 menang, 5 seri, 3 kalah. Macam mana Coach dengan pemain lokal? Coach puas hati dengan prestasi semasa ini? Of course, we are very happy, but still early. If you ask me, still early. Kita ada lagi 2 perlawanan sebelum break. So we need to focus, concentrate for remaining 2 games. And I think with these players, they can come back very strongly against Perak. And the player, we can see that they are really sad because of this loss against Selangor. But I hope that they will come back against Perak. Darren Lock, saya rasa macam lepas ni 2 game, after the break, then only he can come. Of course, he purely number 9 lah. We need that kind of player, but unfortunately dia injured. Kalau dia ada, it will be good for the team. I also happy with you, Coach. Gimana Tak pasal-pasal Mahali Jasuli kena main striker. Perubahan player kan. Tukar, ya. Itu satu perubahan yang saya rasa baik untuk tim. Sebab apa? Dalam keadaan Darren Lock tak ada, itulah option yang ada selain daripada Karim Mohamed baru lepas injured dan sebagainya. Azam. Ya, saya sangat ada respect yang tinggi pada Coach Maniam. Bukan mudah bermain di Liga Super tanpa pemain pot. You hold Selangor sampai minit 85, boleh keluar dengan poin. Perkara-perkara kecil memang benda berlaku, tetapi sepanjang separuh masa pertama season 2021 ni, saya rasa dia performance untuk PJ City, performance Coach Maniam sangat menggalakkan, sangat baik. Okey, saya tak nak sentuh banyak tentang Selangor sebab Kak Seniza dah bagi rumusan clear cut bagaimana perubahan taktikal masukkan pemain itu dah dimaklumkan. Tetapi satu faktor yang saya perhati hujan, padang basah, cepat penat. Walaupun nampak macam saya punya pendapat ni nampak macam tak berapa nak logik, tetapi impact dia saya rasa ada, Zam. Ya, dia berbeza lah. Lumba motor di track yang kering dengan lumba motor di track yang basah pun dah berbeza. Ini kan tukar tayar. Itu benda tukar tayar kan. Okay. So kalau nak kata soalan Hafizal tadi memang berbeza. You tak boleh main short pass banyak. Padang tu sendiri dah membantu pasukan kamu untuk bertahan kerana dan kualiti padang tu sendiri jenis yang mendap, sangat soft. Siapa yang pernah main di MPPJ tahu jika padang tu basah, berat. seperti main di Port Eastern ni tepi. Di padang Port Eastern. Di pantai Port Eastern dia sangat berat. So cuaca malam ni memang mengganggu taktikal dan performance pemain di kedua pasukan. Ya, saya setuju, dan perubahan permainan mesti berlaku. Tak boleh main bola bawah, tak boleh run with the ball, kena long ball dan kena banyak crossing. Kalau saya ambil tadi, saya sentuh sikit pasal Selangor tadi, kalau mereka tak ada antara pasukan yang membuat pertukaran pemain yang dah menghasilkan menang keempat ke 5 game is pasukan Selangor. Tukaran pemain berlaku. Tapi kalau dia tak tukar tadi cara permainan tanpa membuat antaran lintang masuk ke tengah, mereka betul-betul struggle untuk dapatkan gol. Dan 3 gol daripada 3 gol tu, 2 gol daripada 1 gol daripada pasukan PJ City, 1 gol daripada Selangor adalah deflection. Menunjukkan padang basah, apa-apa yang percubaan you ke arah gol memang bahaya. Ya. Nizam Jamil dan juga Asmai Bakiri.
sama juga Ken Warden. Boleh share sikit? Ada satu cerita lah, saya rasa ini dalam 20 tahun dulu lah. Kita bermain di padang basah seperti macam ni, tetapi Ken Warden pada 20 minit terakhir tu dia minta kita jangan terlalu ke bawah kerana dia mengatakan yang padang basah tu sendiri sudah menjadi membantu kamu untuk bertahan, dan dia meminta kita sedikit naik tinggi kerana sukar untuk sukarelawan bermain dalam keadaan padang yang becak lah, yang lembap, kerana padang yang lembap tu akan membantu kita, memberi advantage kepada kita untuk bertahan. Dan kita relate balik apa yang berlaku untuk sedikit pasukan PJ City kerana dah terlampau turun ke bawah. Dan pergerakan itu memberikan advantage untuk pasukan Selangor. Kedua-dua gol tu daripada Selangor, kita boleh nampak semua pemain mereka berada dalam box. Tidak dia dua. Compared to Terengganu dengan Penang. Soalan berikutnya, di manakah Ken Warden sekarang? Mungkin dalam keadaan kita kabar Uzo, dia ada di Australia. Okey, kita harapkan Ken Warden antara jurulatih yang paling berpengaruh dalam kamp pasukan Selangor. Okey.